Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Bacok yang mana disiarkan di Harakah Dairy dan juga di Facebook beliau. Dan di sini saya lihat beliau mempersoalkan kerajaan pimpinannya Amat Berhormat Perdana Menteri kerana negeri pembangkang dipinggirkan. Dan dalam kenyataan ini juga beliau mempersoalkan isu belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dengan mengatakan tidak mencerminkan semangat federalisme yang matang dalam kepimpinan kerajaan yang ada hari ini. Di samping itu juga beliau berkata kerajaan persetujuan berkenaan hak loyalti kepada Kelantan dan Terengganu yang juga dinafikan. Apa yang saya lihat di sini berkenaan dengan isu apabila beliau mengatakan negeri pembangkang dipinggirkan dan juga berkenaan dengan isu loyalti minyak yang mereka rasa hak mereka tidak dapat. Isu minyak saya tidak nak berapa jawab, tetapi saya jawab isu ini dulu berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Undang-Undang yaitu Datuk Seri Azlina Osman yang tegas mengatakan bahawa Akta Laut Wilayah 2012 menetapkan bahawa negeri hanya boleh menuntut hak sehingga 3 batu nautika, yang mana hak untuk Kelantan dan Terengganu mendapat royalti seperti mana Sabah dan Sarawak iaitu 5% itu tidak dapat. Tetapi untuk mereka nak menuntut itu hak negeri masing-masing. Itu pada saya tidak nak masuk campur kerana itu urusan mereka. Tetapi apa yang saya lihat apabila dia mengatakan negeri pembangkang dipinggirkan, maka pada saya ini perlu saya jawab kerana selama ini pun PAS pun jadi pembangkang, PIHES pun jadi pembangkang. Kita lihat negeri pimpinan PIHES walaupun menjadi pembangkang seperti Selangor, Pulau Pinang dan juga yang terbaru kita tahu apabila diambil alih oleh kerajaan Negeri Sembilan semakin memuncak bagusnya. Kita lihat Selangor terbaik, kita lihat Pulau Pinang terbaik. Tidak perlu pun bersusah payah dengan isu dengan kerajaan pusat ni. Tetapi Kelantan dan Terengganu daripada dulu sibuk dengan masalah loyalti minyak ini. Tetapi apabila wang ehsan diberi pun mereka senyap sebentar dan akhirnya menuntut lagi. Kita tahu wang yang 400 juta yang telah pun diberikan kepada kerajaan Kelantan dan Terengganu, akhirnya rakyat mengatakan bahawa mereka menggunakannya untuk membeli masjid. Dan pembangunan di sana yang sepatutnya mereka jalankan pada saya yang paling utama adalah seperti air, isunya di Kelantan tidak diselesaikan. Kita lihat hari ini mereka menuntut banyak perkara. Mereka kata tidak mencerminkan semangat federalisme. Tetapi apabila PAS berada dalam kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional, mereka tidak memberi hak itu kepada negeri pembangkang. Contohnya Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Kemana pemimpin PAS selama ini? Kenapa berdiam diri? Kenapa hari ini baru kamu nak cerita isu minyak ini? Kenapa waktu mereka berkuasa mereka tidak laksanakan? Kenapa hari ini sibuk dengan isu ini? Ini pada saya satu daripada untuk mereka memancing undi kerana dah dekat dengan PRM yang mana melibatkan Kelantan, Terengganu dan Kedah sebagai negeri kepimpinan yang kita tahu adalah dipimpin oleh PAS, maka mereka sibuk dengan loyalti minyak. Ini adalah permainan yang pada saya sepatutnya apabila mereka dalam kerajaan itu ambil kesempatan itu untuk mereka selesaikan. Bukan mereka sibuk berebut jawatan, bukan sibuk berebut agihan-agihan projek dan tender. Kita lihat hari ini apabila mereka menuntut hak ini, seolah-olah apabila mereka jadi kerajaan yang lalu mereka memberi duit ehsan seperti mana yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Kita tahu Pakatan Harapan memberi mereka wang ehsan yang mana Menteri Kewangan waktu itu adalah Lim Guan Eng dan diberikan 400 juta. Tetapi apa yang PAS buat kepada kerajaan Pakatan Harapan? Mereka tumbangkan dengan pintu belakang, berbaik-baik, jumpa tun dan sebagainya. Waktu itu kita tengok Presiden PAS, akhirnya mereka lakukan satu perkara yang amat dahsyat, yaitu menumbangkan kerajaan. Dan akhirnya mereka bersama-sama bersekongkol buat kerajaan baru, tetapi mereka tidak laksanakan apa yang sepatutnya. Ini sepatutnya apabila mereka menjadi kerajaan yang lalu, mereka duduk dalam kerajaan selama 33 bulan,
mereka laksanakan setiap tahun patutnya bagi wang esan 400 juta kepada kerajaan mereka. Hari ini sibuk menuntut. Patutnya mereka lihat bahwa ramai rakyat yang susah, ramai rakyat yang menderita. Yang kita lihat, PAS sibuk menuntut untuk mendapatkan peruntukan, ahli parlimennya lah, negerinya lah. Tetapi dalam waktu yang sama mereka menghentam kerajaan yang ada. Kerajaan nak mendapat duit, mendapatkan pentadbiran itu jadi baik, ekonominya adalah daripada kekukuhan kerajaan itu, yang mana sepatutnya pembangkang membantu kerajaan yang ada. Jangan asyik membangkang satu perkara yang tidak menguntungkan rakyat, supaya pelabur datang. Apabila kita sebagai kerajaan ekonomi dah baik, maka kita boleh membantu rakyat, membantu Kelantan itu sendiri. Tetapi hari ini dalam kerajaan, hutang yang begitu banyak disebabkan oleh kerakusan kepimpinan Perikatan Nasional yang mana PAS ada di dalam. Mereka sibuk dengan isu duit, tidak habis-habis minta duit. Jadi di mana nih kepimpinan PAS ini? Ini adalah satu pada saya propaganda yang mereka cuba mainkan hanya untuk mereka nak menang di PRN yang ada di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah ini. Jadi pada saya, rakyat harus melihat bahwa apa yang dicakap oleh kepimpinan PAS, kita umpama mereka bercakap kosong, mereka jadi kerajaan tak laksana apa-apa pun. 33 bulan PAS tidak menggunakan keistimewaan mereka berada dalam kerajaan waktu itu. Mereka sibuk dengan menunjukkan diri mereka sebagai menteri. Kita tengok pemimpin PAS jadi menteri begitu angkuh, begitu ego. Apabila ditanya oleh media, jawapan lain. Ini adalah cara kepimpinan PAS, yang mana dalam waktu 5 hari boleh selesaikan masalah. Apabila Rafizi Ramli mengatakan ni orangnya, tak nak mengaku sampai nak bertelantah dalam parlimen. Inilah sikap mereka. Apabila dipertanyakan sedikit melenting, apabila dipersoalkan sedikit melenting, apabila tak ikut pelunjuk mereka melenting. Tetapi mereka mengatakan bahawa parti mereka ini parti yang berlandaskan agama, tetapi hakikatnya pemimpinnya sikit-sikit melenting. Mereka berhujah boleh, orang lain nak membuat soalan tak boleh, tapi kalau orang lain berhujah mereka sibuk mencela. Ini adalah satu sikap yang pada saya tidak ada kematangannya. Jadi kalau dia nak menceritakan bahawa semangat federalisme, apakah PAS apabila berada dalam kerajaan memberi peruntukan kepada adun-adun pembangkang? Tak ada juga. Apakah PAS berada dalam kerajaan memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang? Tak juga. Jadi PAS ni hanya berkokok yang mana bunyinya kuat, tetapi tak ada, kosong. Jadi pada saya, rakyat harus melihat, sepatutnya rakyat Kelantan itu menilai dah berapa lama PAS mentadbir kerajaan, tidak ada perubahan. Sedangkan sepatutnya negeri Kelantan itu bukan sebesar Sarawak, bukan sebesar Sabah pun, kecil je. PAS pun tak boleh takbir, apalagi kalau nak bagi negeri-negeri besar. Saya rasa kalau bagi negeri yang besar, habis hancur. Kalau bagi Selangor, habislah. Jadi pada saya, rakyat Kelantan perlu berubah kali ini. Duit bagi, ambil apabila PRN ni nanti. Tetapi sokong ke lain. Sampai bila? Mereka memainkan isu perkauman, memainkan isu agama hanya untuk diri mereka. Rakyat tetap susah. Tetap pulang kepada rakyat sendirilah yang untuk nak memikirkan isu ini. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.